Tapi kat luar hujan petih. Dia tak pasti kenapa kamera ni tak fokus tiba-tiba ni. Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey baik, pada malam ni AJ nak sharekan dekat korang satu kisah ni yang AJ jumpa dalam grup Kelab Cerita Hantu Malaysia di Facebook, dan perkongsian ini dikongsikan oleh Ika Baharudin pada Mei 28, 2020 tahun lepas. So bila AJ baca tentang kisah ni, AJ rasa agak menarik untuk AJ kongsikan kepada korang, di mana AJ tak pasti sama ada kisah ni adalah kisah benar dan sebagainya, tetapi kisah ini sangatlah panjang dan dia sertakan dengan rujukan ilmiah lah. Maksud rujukan ilmiah ni daripada buku catatan ataupun nota catatan yang dilakukan oleh orang barat pada ketika dulu. Jadi jom kita sama-sama teliti akan kisah ni sama ada benar ataupun tidak. 2-3 hari ini gempar harimau muncul di dalam kawasan penempatan manusia di Terengganu. Nasib baik memang harimau betul. Frank Swantenham, dia tak kerti sebut nama dia ni. Frank Swantenham sebaliknya ada menulis tentang harimau jadian di dalam Malay Sketches terbitan 1895, di mana beliau mengatakan bahawa masyarakat Kerinci, padanya ditulis sebagai Korinci, dari Sumatera memiliki ilmu luar biasa, iaitu mampu menukar diri menjadi harimau. Swantenham juga menyatakan bahawa ilmu ini digunakan oleh segelintir ahli masyarakat tersebut yang memiliki kurniaan ilmu harimau jadian untuk membalas dendam atau melakukan khianat ke atas sesiapa yang ingin mereka cederakan atau bunuh. Seorang sarjana Scotland bernama Alexander Hamilton pula pada tahun 1930 turut menyatakan di dalam bukunya yang berjudul A New Account of East Indies bahawa sekitar abad ke-18 mendapati bahawa terdapat dari kalangan orang Melayu Minangkabau yang menguasai ilmu menunduk dan menunggang harimau. Maka seperti yang umum ketahui, masyarakat awal di wilayah-wilayah awal tanah adat Pepatih lama sebelum Negeri Sembilan wujud, kawasan ini didatangi dan dibuka oleh Melayu dari Sumatera, khususnya Minangkabau. Warisan keberadaan mereka di atas tanah beradat ini selain membawa legasi adat Pepatih untuk diasimilasikan dengan penduduk orang asli di sini, turut membawa bersama mereka ilmu-ilmu hutan, perubatan, persilatan, termasuklah ilmu-ilmu gaib, sihir atau magis yang hingga sekarang masih sukar diperjelaskan dengan sains serta logik akal. Di Seremban, dahulu dikenali sebagai Sungai Ujung, ada sebuah mukim yang dinamakan Paroi. Nama Paroi ini pula dikatakan berasal dari nama Tok Paroi, seorang pimpinan tersohor masyarakat dagang yang juga kebetulan datang dari Minangkabau, Sumatera. Beliau bersama juak-juaknya adalah antara kelompok Melayu terawal dari Minangkabau yang membuka penempatan di Sungai Ujung dan Johor ketika itu. Bermula lama dan dipercayai sezaman dengan Kesultanan Melayu Melaka lagi. Antara kisah Tok Paroi yang paling menarik ialah kisah tentang ketinggian ilmu gaib beliau yang mampu menjelma sebagai harimau jadian. Urban legend yang dikenali sebagai legenda harimau Tok Paroi ini sebenarnya telah wujud sejak turun-temurun, diperturunkan oleh orang tua-tua untuk menakutkan anak-anak mereka yang keluar malam atau pulang lewat senja. Suatu ketika dulu ada ungkapan bagi menggambarkan betapa besar dan dahsyatnya sesuatu itu dengan ayat ia sebesar Tok Paroi. Malah ada juga yang diceritakan bahawa Tok Paroi selain mampu menjelma sebagai harimau, beliau juga mampu membesar sehingga lebih tinggi daripada pokok meranti yang paling tinggi di dalam hutan Gunung Angsi. Winstead sendiri ada menulis tentang kisah harimau Tok Paroi ini di dalam artikel beliau berjudul Karamat pada para 16 berkenaan Karamat of Paroi di dalam Royal Asiatic Society Jurnal Malayan Branch Volume 2 Part 3 padanya. Winstead mengatakan bahawa ketika beliau menulis berkenaan legenda tersebut, rata-rata masyarakat Negeri Sembilan mempercayai akan kewujudan harimau Tok Paroi dan bagaimana ia dipuja masyarakat setempat. Beliau bahkan turut mengatakan bahawa Tok Paroi juga merupakan tuan kepada semua harimau jadian yang mendiami hutan di sekitar Negeri Sembilan
Melaka dan Utara Johor pada masa itu. Pendeta Zakbar, sastrawan negara yang berasal dari Negeri Sembilan, banyak menulis tentang sejarah dan kisah-kisah rakyat Negeri Sembilan, termasuk merekodkan 4 kisah khusus berkenaan harimau Tok Paroi ini. Kisah yang pertama adalah tentang kematian seorang lelaki dari Ulu Jempol yang datang semula menjenguk cucunya. Lelaki tersebut yang mulanya menjelmakan sebagai dirinya sendiri pulang ke rumahnya berapa ketika selepas meninggal dunia. Jelmaan lelaki itu kemudian memimpin cucu lelakinya untuk mengikuti beliau ke dalam hutan berhampiran. Lelaki itu yang kemudiannya menjelma menjadi harimau membenarkan cucu lelakinya untuk menunggang di belakangnya bagi dibawa ke sebuah perkampungan di puncak Gunung Angsi. Apa yang mengujakan apabila mereka sampai di perkampungan tersebut ialah rupa-rupanya penduduk kampung itu semuanya harimau jadian yang turut hidup seperti manusia biasa. Budak lelaki tersebut dibawa melihat sekeliling kampung untuk melihat sendiri ada harimau jadian yang sedang berlatih silat, berpencak dan berkeris. Ada yang dilihat sedang mengaji dan mempelajari Al-Quran, malah turut berkebun dan bercucuk tanam sama seperti manusia biasa. Budak lelaki itu sebenarnya dikhawatiri hilang dan sedang dicari-cari. Dengan kemungkinan sesat di dalam hutan, akhirnya dijumpai semula oleh ibu bapanya sendiri berhampiran banen sebatang pokok kelapa di kampungnya. Seperti yang diceritakan oleh Zakbar, budak tersebut hilang beberapa ketika dan dijumpai semula di tempat asalnya dalam sekelip mata dalam keadaan terpinga-pinga dan keliru. Selepas sedar semula, dia kembali menceritakan pengalaman di bawah datuknya yang menjelma sebagai harimau itu serta segenap butiran apa yang dilihat dan alami semasa pemergiannya ke kampung harimau itu tadi. Zakbar kemudiannya menceritakan pula tentang harimau Tok Paroi yang meninjau persekitaran kawasan hutannya bertemankan seorang budak lelaki sebagai pembantu. Beliau juga menulis bahawa jika sesiapa yang berkelana di dalam hutan berhampiran Gunung Angsi dan menemukan tapak harimau dengan di sisinya terdapat tapak kaki manusia bersaiz kecil seperti kanak-kanak, maka kesan tapak kaki harimau itu sebenarnya dipercayai adalah milik jelmaan harimau Tok Paroi sendiri. Tanah tempat Tok Paroi berpijak dan meninggalkan jejak itu akan kemudiannya digali dan dijadikan azimat. Ini kerana tanah tersebut dipercayai memiliki kuasa untuk menjauhkan harimau liar lain, menjadi tangkal untuk menghalau kuasa jahat, memberi nasib baik kepada pemakainya, malah dikatakan turut menjadikan pemakainya kebal. Okey, cerita ini je cerita sampai di sini saja. Dia cerita dia tentang separuh saja, iaitu berkaitan dengan harimau Tok Paroi ni lah, di kawasan sekitar Negeri Sembilan. Dia ada lagi sambungan dia. Dia akan sampai kepada kisah Bukit Putus dan cerita ini diceritakan dalam tulisan daripada pengkaji barat lah. Okay, ada rujukan dia tadi dalam buku Karamat of Paroi, tulisan Winstead. Lepas tu ada Frank Swettenham juga menyatakan kisah ini kan. Lepas tu Zakbar, pendeta Zakbar juga mengisahkan tentang cerita ni. Seorang sarjana Scotland, Alexander Hamilton, pada tahun 1930-an pun juga ada mengisahkan tentang ilmu tentang penduduk harimau ni dalam buku dia A New Account of the East Indies. So cerita ni ada sumber dia yang agak sahih lah cerita ni sampaikan ini. Okay? Bukannya cerita saja daripada mulut ke mulut yang kita tak tahu akan kebenaran kisah tersebut, dan ditulis oleh pengkaji barat lah tentang harimau Tok Paroi ni. Okey, cerita dia FJ macam mana nak cakap kat korang kalau siapa-siapa yang tengok channel FJ ni dah lama lah, okay, dia tengok, dia tak pernah miss, mungkin sedikit sebanyak tahulah akan perjalanan FJ ketika membuat video jalan seram dan sebagainya. Dan ada yang FJ pergi ke Bukit Putus kan. Kalau siapa-siapa pernah tengok video FJ dekat Jalan Bukit Putus dan sebagainya, kerana dia kisahkan ada gangguan-gangguan di situ dan sebagainya lah. Dan macam siapa-siapalah yang tengok FJ, susah nak cerita kat korang, sebab kalau orang tengok full video FJ daripada awal, dia tak pernah miss, insyaAllah dia akan faham lah. Tapi bagi orang yang skip-skip, dia tengok sekejap ni, lepas tu tak ikut timeline apa semua kan. Kadang-kadang tengok cerita video yang selepasnya, sebelumnya, sebab algoritma daripada Google sendiri yang recommendkan video-video tersebut. So korang takkan faham cerita sebenar. Tapi FJ ceritakan sikit tentang kisah sebenar, di mana member yang FJ selalu bawa beliau itulah. Okay, member yang selalu FJ bawa beliau itu, di mana pada awal yang awal-awal gangguan yang diterima,
adalah dikatakan bermula daripada dia lalu dekat kawasan Bukit Putus tu lah. Bukit Putus tu kiranya ada Gunung Angsi dekat situ. So kawasan yang Negeri Sembilan yang dia rasa diceritakan kisah ni lah. Jadi dekat situ jugalah banyaklah pengalaman-pengalaman member AJ yang AJ pernah ceritakan sebelum ini. Dan kalau korang tengok ada video AJ yang pergi ke Bukit Putus itu, AJ buat rakaman dekat jalan Bukit Putus tu. Waktu tu AJ pergi berdua sajalah dengan member kan. Tetapi pada malam tersebut memang AJ membuat persediaan yang sepenuhnya lah. AJ rasa AJ buat persediaan diri sendiri ni adalah lebih kurang seminggu sebelum AJ pergi membuat video rakaman Jalan Seram kat sana. Okay? Seminggu AJ buat persediaan sebab AJ takut akan nanti yang gangguan yang awal-awal yang diterima oleh member tu dia happen lagi dekat atas tu. So waktu kita orang pergi tu tak adalah gangguan tu teruk sangat lah. Okay, gangguan tu nak kata gangguan dia macam ni, kita orang pergi. Lepas tu kalau siapa-siapa yang tengok video FJ tu, member memang dia cakap dia rasa sakit kepala lah. Dia rasa sakit kepala kan, rasa macam tak pasti sama ada benda tu nak masuk dalam badan dia ataupun tidak. Tapi waktu tu kita orang berjaya lah kontrol keadaan tu. Dan apabila kita orang belah daripada tempat tu, kita orang belah daripada Bukit Putus tu, kita orang lepak dekat pelita kat Seremban je, tak ingat pelita apa tak, tapi dia besar tau, kedai mamak situ kan. Kita orang lepak tu sebelum kita orang balik hotel. Tapi pada waktu tu kita tengok member ni dia lain macam sikit lah. Dia macam dia rasa tak puas hati. Dia kata dia nak pergi balik kat jalan tu. Dia ajak AJ pergi balik. Kita orang dah sampai Seremban ni, tapi dia kata aku tak puas hati, aku rasa macam ada benda dia kan. Aku memang tak payah, aku nak patah balik tu kan. Dia ajak AJ untuk pergi balik jalan tu. Tapi bila AJ tengok dia ni pelik lah ni, semacam ni AJ rasa kan. AJ kata memang tak lah, pasal AJ tengok dia macam pelik sangat, macam bukan diri dia lah. AJ tak pastilah apa yang berlaku, tapi dia ajak balik pergi kat atas Bukit Putus tu. Dia ajak pergi kembali. So AJ tolak lah akan permintaan dia. Dan kita orang pun balik macam biasa lah. So selepas itu kita orang buat lah banyak video tau. Kita orang pergi ke Tasik Pedu dan sebagainya kan. Kita orang pergi banyak video. Dia pun dah tak ingat timeline tu. Tapi Tasik Pedu tu selepas kita orang balik daripada Bukit Putus. Okay, rakaman dekat Tasik Pedu tu adalah rakaman selepas kita orang balik daripada Bukit Putus. So dia tak tahu apa yang terjadi kepada diri dia. Tetapi sebelum pergi ke jalan Tasik Pedu tu, yang ada video yang dia kena rasuk tu, AJ memang dah dapat hint lah. Sebab AJ ada mimpi sesuatu. Cumanya AJ macam AJ ni bukan jenis orang percaya sangat tau. Macam benda mimpi ke apa ke, lantak lah mimpi-mimpi kan. AJ bukan ambil kisah sangat, tapi mimpi tu pelik lah. Dan mimpi tu berlaku macam mungkin situasi yang dia kena rasuk dekat Tasik Pedu tu adalah disebabkan AJ dah dapat tanda-tanda lah yang dia akan kena rasuk dan sebagainya. Tapi waktu malam tu kita orang tak jangka lah dia akan kena rasuk. Jadi bila dia kena rasuk tu, dikatakan badan dia dah berlubang dan sebagainya. Maksudnya dia dah, pertahanan diri dia dah tak ada. Maksudnya benda tu boleh tembus dan sebagainya. Dia jadi macam tak strong macam dulu-dulu lah. Macam dulu-dulu AJ pergi dengan dia berdua je. AJ pergi dengan dia berdua saja, memang tak ada masalah pun. Tapi bila dia dah kena je tu, dia macam members ni sure kan untuk AJ bawa orang ketiga lah kalau pergi dengan dia. Takut nanti mungkin dia kena rasuk dan sebagainya. Dia suruh macam tu. Jadi adalah video yang sempat sikit rakam. Siapa-siapa tengok lah yang Bukit Putus tu di hujung, kalau tak silap ada dia kata dia kena rasuk dengan penunggu daripada Bukit Putus. Okay, cerita dia macam ni lah. Kiranya lepas seminggu kita orang pergi pada Bukit Putus tu, kita orang ada rakam jalan-jalan lain dan sebagainya. Lepas tu dia kena rasuk. So mungkin ada orang percaya, ada orang tak percaya. So itu terpulang pada korang kan. Jadi benda tu dia kata, dia mention dia datang daripada Bukit Putus. So bila dia kata datang daripada Bukit Putus tu, boleh tahan jugalah. Dia punya orang kata kekuatan dia tu lah. Maksudnya bukannya biasa-biasa lah. Sebab Bukit Putus ke Alostar memang jauh lah. Jadi benda tu AJ tak pasti dia bertempat ataupun tidak. Maksudnya dia boleh ganggu. Kalau dia kata dia datang daripada Bukit Putus sebab kita orang lalu pada malam tersebut, AJ rasa benda tu bukan biasa-biasa lah. Kemudian pada malam tersebut pun mungkinlah waktu malam tu AJ kurang persediaan. Waktu tu AJ nak tidur dan sebagainya. So korang yang dengar cerita ni mungkin korang tak faham kot. Kalau siapa-siapa yang baru dia tak faham cerita ni. Tapi yang lama-lama yang selalu tengok video AJ, InsyaAllah faham. Ada video yang AJ upload, tapi video tu AJ tarik balik lah daripada tontonan awam. Tak silap je ada sampai 16,000 orang yang sempat tengok video tu. Lepas tu AJ tarik balik. Ada video tu dalam YouTube AJ, cuma AJ private kan, AJ tak tayangkan lah. Di mana beliau kena rasuk oleh penunggu Bukit Putus, seperti mana yang diceritakan tadi lah dalam kisah tadi, iaitu tentang kisah dekat kawasan sekitar. Okay, back to the story lah kan. Kalau korang tanyalah apa perasaan AJ waktu AJ lalu dekat kawasan sekitar Negeri Sembilan, pergi ke Kuala Pilah dan sebagainya, AJ dapat rasa kan macam
di sekitar kawasan tu lah. AJ tak pasti apa perasaan AJ, tapi AJ rasa macam ada ancient yang kalau korang pernah lalu lah, contoh korang dari Seremban nak pergi ke Kuala Pilah kan, AJ tak pasti, kalau mungkin orang di sekitar tu mungkin dah biasa dengan keadaan tersebut. Tapi bagi FJ yang orang luar, yang first time pergi ke jalan dekat sekitar Negeri Sembilan yang belah-belah menghala ke Kuala Pilah ataupun utara Johor, dia kata tadi termasuk Melaka dan sebagainya kan, AJ rasa macam tempat tu ada macam sejarah yang tersendiri lah. Sejarah yang tersendiri yang bagi FJ rasa macam ni, pada pandangan FJ tau, sebelum FJ baca artikel ni, FJ rasa macam ada satu aura yang lain macam. FJ tak pasti, itu perasaan FJ lah ketika melalui daripada waktu tu FJ daripada Seremban nak menuju ke Kuala Pilah. Ini perasaan FJ bila FJ tengok keadaan sekeliling, FJ tengok kawasan perumahan tu, FJ tengok macam wish, kata lain macam ni, dia kata kan, keadaan suasana tu AJ punya feeling waktu tu. So bila AJ baca kisah ni tentang Harimau Tok Paroi lah, kata kisah tentang Harimau Tok Paroi ni, okay, asal fokus tak fokus ni, sekejap kamera AJ ni tak fokus. Kat luar hujan petih, AJ tak pasti kenapa kamera ni tak fokus tiba-tiba ni. So bila baca kisah ni, tu yang AJ menarik perhatian AJ tu. Dia cerita di kawasan sekitar Gunung Angsi, dekat Bukit Putus, mungkin sampai ke Kuala Pilah, utara Johor, termasuk Melaka. Itu adalah tempat yang mana AJ rasa something, AJ tak katalah tempat tu apa berkeras ke apa, tapi AJ rasa macam ada something, sesuatu yang macam bersejarah kat tempat tu. Itu AJ punya feeling lah ketika melalui tempat tersebut. Baca dengan kisah ni, dia ngam tau. Apa yang AJ rasa tu, AJ ingat benda biasa. AJ kalau rasa-rasa ni, AJ macam buat tak tahu je lah. Tapi bila baca kisah ni, ini tempat yang aku rasa macam feeling, aku rasa macam tempat ni lain macam tu kan. Betul sama, AJ tak pasti lah. Tapi memanglah ramai orang kata kepada AJ supaya terjah jalan belah-belah sana lah. Belah-belah Melaka sana ada jalan, lepas tu belah-belah Negeri Sembilan, belah-belah utara Johor ada. Okay, adalah orang mention FJ supaya terjah dekat jalan-jalan sekitar kawasan tersebut. Cumanya FJ memang belum ada kesempatan lagi lah. Yang FJ sempat cuma dekat jalan Bukit Putus tu je. Waktu tu FJ sedang pergi bercuti dan ada urusan nak pergi ke Kuala Pilah. Dah halang-halang nak pergi ke Kuala Pilah tu, lalu je lah Bukit Putus tu pada malam tersebut. Dan lepas tu je lah kejadian yang macam member FJ kena rasuk tu adalah kejadian yang benar lah. Semua benda tu mention dia datang daripada Bukit Putus. Sama ada benar ataupun tidak, FJ tak pasti. Tapi waktu tu AJ baca ayat, memang dia ada kekuatan lah nak menghalang akan ayat-ayat yang AJ baca tu kan. Sebab dia AJ nampak, tak tahulah dia steady ke apa ke, tak pasti. Tapi kalau kebiasaannya macam member kena rasuk, kalau AJ mula baca ayat, diorang akan menggeletar, member akan jadi bergeletar apa semua kan, akan rasa sakit, akan cakap sakit bodoh lah apa, dia keluar macam-macam lah. Tapi benda tu dia, bila AJ nak baca ayat kan, yang kata penunggu daripada Bukit Putus tu lah, yang AJ kata tu, dia macam mana tak tangan dia je tak pastilah, tapi dia macam cuba untuk menahan lah. Dia tangan dia macam ni. So dia bila dia baca ayat-ayat surah Al-Ikhlas, surah apa tu, ayat kursi dan sebagainya, dia tahan apa yang dia baca tu lah. So dia kata FJ bukan lawan dia, dia kata macam tu. So FJ tak pasti, tapi based on apa punya FJ punya feeling sama dengan kisah ni, AJ tak pasti adakah betul akan kisah ni. Mungkin orang-orang lama ataupun orang-orang Negeri Sembilan sendirilah yang mungkin tahu akan kisah ni. Boleh komen kot kat ruangan bawah. AJ tanya-tanya juga kot memang kisah legenda ni sebenarnya adalah wujud ke apa kan. Tapi memang sekitar kawasan tu AJ rasa macam lain macam sikit lah, lain macam kalau AJ lalu. Okay, tu sajalah pengalaman AJ nak kongsi. Ada kisah kedua nanti AJ akan sampaikan kisah yang part tu kemudian. Okay, Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.